Revolusi industri telah dilaksanakan sejak Revolusi Industri 1.0 iaitu memfokuskan penghasilan enjin wap yang digunakan untuk menggerakkan kenderaan seperti kereta api, motorkar dan sebagainya. Kemunculan Revolusi Industri 2.0 menerapkan fungsi elektrik terhadap penggunaan kapal terbang dan telefon bimbit. Seterusnya, Revolusi 3.0 memainkan peranan di dalam elektrik dan digital yang merangkumi kamera, radio, televisyen dan cyber. Setelah itu, Revolusi Industri telah dimajukan ke tahap yang lebih tinggi daripada revolusi yang lalu kepada Revolusi Industri 4.0 iaitu revolusi yang mengaitkan hubungan dua hala antara manusia dan peralatan teknologi dalam kehidupan seharian. Revolusi Industri 4.0 adalah suatu pendekatan dan trend pertukaran data dan automasi terkini dalam teknologi pembuatan. Hal ini juga melibatkan integrasi antara sistem fizikal cyber ekonomik dan rangkaian internet bersepadu yang membangunkan keupayaan baharu sepenuhnya bagi manusia, mesin dan kaedah terkini teknologi. Dalam mengharungi era Revolusi Industri 4.0 ini yang menekankan kepada digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, blockchain, teknologi angkasa dan sebagainya, setiap daripada kita perlu menjadi seseorang yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis dan bukan hanya menjadi seorang pengikut. Contoh lain yang turut diberi penekanan adalah robot otomasi, Internet of Things dan kilang pintar. Robot berinteraksi dan bekerja secara selamat dengan robot-robot lain dan juga manusia bagi melaksanakan tugas-tugas pengeluaran. Ia juga mempunyai kemampuan untuk mempelajari perkara baru daripada manusia. Internet of Things mengizinkan pelbagai peralatan dan mesin dipasang dengan sensori dan berhubung sesama sendiri. Pelbagai produk pintar mampu dihasilkan menggunakan protokol internet yang seragam. Kilang pintar berupaya menggabungkan data daripada sistem fizikal, operasi dan sumber manusia untuk memacu sektor pembuatan, pendigitalan operasi dan sebagainya. Ia akhirnya menghasilkan suatu sistem yang cekap dan tangkas, pengurangan masa operasi pengeluaran dan berkeupayaan untuk mengubah suai rekaan sesuatu keluaran dalam tempoh masa yang singkat. Persoalannya, di mana letaknya Revolusi Industri 4.0 dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan? Mantan Menteri Pendidikan kita iaitu Dr. Mazli Malik ada mengatakan bahawa guru perlu bersedia untuk mengharungi cabaran Revolusi Industri 4.0. Dalam persekitaran pendidikan yang kaya dengan teknologi, maklumat dan komunikasi, guru harus memainkan peranan utama sebagai ejen perubahan. Pendidikan 4.0. Sebelum kita huraikan mengenai Pendidikan 4.0, tahukah anda apa itu pendidikan? Menurut Yusuf Al-Qardawi, pendidikan meliputi kehidupan yang melibatkan akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Daripada pandangan ini, individu yang berpendidikan akan bersedia untuk menghadapi kebaikan dan kejahatan atau kemanisan dan kepahitan hidup dalam lingkungan masyarakat. Proses pendidikan ini akan berlaku di sepanjang hayat manusia kerana manusia memerlukan sistem nilai yang mampu dikembangkan dan disuburkan agar masyarakatnya memiliki etika yang tinggi dalam kehidupan manusia. Oleh itu, pendidikan perlu dinaik taraf melalui sistem pendidikan negara kita agar selari dengan revolusi industri, di mana
Era revolusi industri 4.0 yang meningkatkan konektif interaksi serta perkembangan sistem teknologi bagi usaha untuk mendidik dalam era ini. Pendidikan yang menggunakan internet, komputer riba atau telefon pintas semasa belajar merupakan suatu ajakan paradigma dalam sistem pendidikan. Bagi saya meningkatkan kreativiti pelajar. Meluaskan pemikiran pelajar, lepas tu memudahkan kerja, tak kisahlah kerja lecturer ke kerja student ke, memang akan memudahkan. Sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, progresif dan fleksibel. Berlakunya komunikasi dua hala antara pelajar dan guru yang aktif. Melalui pelbagai medium, mereka dapat mengakses segala maklumat dalam website yang disediakan. Ada sebahagian pelajar yang tak mampu untuk mengakses maklumat ataupun data dalam medium internet ni. Berlakunya pengurangan, pendedahan dan sokongan dari segi kewangan dan pengurusan penggunaan teknologi. semasa aktiviti pembelajaran dijalankan. Kalau berlaku sebarang masalah teknikal, gangguan internet, kita akan tertinggal sesi pembelajaran. Ting ting. Situasi 1. E-learning. Sembilan 45 pagi. Bersedia sebelum kelas bermula. 10 pagi hingga 11 pagi. Sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Selepas kelas selesai, menukar pakaian kerja kepada pakaian di rumah. Ada kebaikan juga work from home ini. Tak payah setrika baju sebelum kelas. Hihi. Tamat. #stay at home. Ting ting. Situasi 2. Masa. Alamak! Dah pukul 7.30 pagi ni. Lewatlah untuk kelas nanti. Tengah bersiap. Hari ini kelas dijalankan secara online saja. Kelas online sedang dijalankan. Jangan lupa siapkan tugasan, ya. Baik, Puan. Wah, ada kebaikan juga kelas online ni. Boleh bincang dengan pensyarah dengan lebih baik. Malah, lebih selesa juga belajar dari rumah. Makanan free. Hehehe. Tamat. Situasi 3. Tajuk Pakaian kuliah bersemuka vs pakaian kuliah e-learning. Pukul 9 pagi. Abu, semalam baju dah kena tegur, hari ni okey. Tapi kasut awak tu tak sesuai untuk ke kelas. Alahai, ingatkan pakai macam ni dah okey. Tapi kasut pula yang tak kena. Hari kuliah biasa. Baju apa aku nak pakai hari ni? Semalam dah lah kena tegur sebab baju selalu punya corak. E-learning. Memandangkan kuliah dilaksanakan secara e-learning, tak perlu lagi lah buang masa fikir tentang pakaian. Semasa kuliah online bermula, nampaknya Abu mematuhi etika pemakaian walaupun semasa sesi kuliah online. Bagus.
Lega rasanya, sekurang-kurangnya tak perlulah aku pening nak fikir kasut apa untuk kau kuliah. Tamat. Situasi 4. Tajuk pengurusan masa kuliah bersemuka vs pengurusan masa kuliah e-learning. Hari kuliah biasa, pukul 8.30 pagi. Aduhai, lambat pula bangun hari ni. 30 minit lagi kelas dah nak mula. Habislah kalau terlepas bas. Pukul 9, 2 minit pagi. Perhentian bas. Apalah nasib bas untuk ke kampus? Dah pun terlepas. Tertinggallah aku kelas pagi ni. E-learning. Pukul 8.30 pagi. Ada 30 minit lagi kelas nak mula. Maksudnya, lagi ada masa untuk aku bersiap untuk kelas online. Tak perlulah susah-susah kerja bas. Pukul 9 pagi. Kelas e-learning bermula. Sejak e-learning dilaksanakan, aku tak pernah pun lambat atau tertinggal kelas. Masa pun lebih jimat sebab tak perlu untuk ke kampus. Tamat. Selamat pagi pelajar. Selamat pagi, Prof. Pagi. Okey, akan teruskan sesi pengajaran kita berkenaan dengan disleksia. Semua dah bersedia ke? Sudah, Prof. Sudah bersedia. Prof. Okey, saya akan terangkan tentang disleksia. Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku kepada kanak-kanak. Mereka mungkin mengalami kesukaran dalam membaca, menulis dan memahami setiap perkataan. Prof, saya ada soalan. Apa soalan kamu? Apa simptom disleksia? Simptom disleksia ialah lambat bertutur, mengalami kesukaran sebutan atau ayat, suka menulis nama sendiri. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Tak untuk pengidap disleksia. Disleksia dia ada terapi dia terapi pertuturan, latihan pendengaran. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Masih. Ada. Tak ada, Prof. Tak ada, Prof. Okey, kalau tak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey. Pendidikan 4.0 merupakan perubahan dan mempunyai daya kreativiti serta inovasi yang tinggi mengikut perkembangan teknologi semasa. Sejajar dengan kemajuan teknologi, pendidikan juga perlu berada dalam persekitaran yang maju akan ICT atau ICT Rich Environment. Di sini, guru merupakan tonggak utama sebagai ejen perubahan, begitu jugalah dengan pihak pengurusan sekolah. Mengintegrasi dan membudayakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah mampu mempengaruhi minat dan berupaya untuk mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Pendidikan 4.0 ini juga dapat membantu meningkatkan daya persediaan melalui pendedahan realiti dan praktikal kepada pemimpin pada masa akan datang. Oleh itu, kita perlu berusaha menjayakan pendidikan 4.0 ini agar seiring dengan keperluan industri serta persediaan tenaga mahir. Sekiranya pendidikan ini membuahkan hasil, teknologi ini dapat dimanfaatkan secara benar serta negara kita tidak bergantung pada teknologi luar.